warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang diizinkan olehnya kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala melapangkan dada kita, memberikan kefahaman, juga diberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang telah kita fahami. Seterusnya, ilmu-ilmu itu menjadi manfaat kepada kita sehingga membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya, menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan, dan Allah jualah yang mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung lagi tafsir dan tadabbur kita di juzuk amma, juzuk yang ke-30. Dan kalau mengikut catatan saya, kita akan menyambung iaitu pada surah yang ke-108 yang dikenali sebagai surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Tempoh hari tuan-tuan kita bincang pada surah Al-Kafirun. Selesai kan tuan-tuan? Selesai dah sama ingat tak ingat. Okey, Al-Kafirun selesai. Okey, kita akan menyambung iaitu pada surah Al-Kautsar, surah yang ke-108. Surah ini dikenali sebagai surah Makkiyah. Kalau kita melihat pada surah-surah di juzuk amma ni tuan-tuan, adalah surah-surah yang majoritinya adalah surah Makkiyah, melainkan 3 surah. Melainkan 3 surah sahaja yang tak disebut sebagai surah Makkiyah. Apa dia? Iaitu pada surah Al-Bayyinah, surah Al-Zalzalah dan juga surah An-Nasr, Idza jaa nasrullah tu. 3 surah itu disebut sebagai surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan selepas hijrah. Okey, kita selalu sebut kan Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah artinya surah Mekah. Madaniyah disebut sebagai surah Madinah. Ataupun ada yang juga memanggil surah Makki dan surah Madani. Surah Makki, surah Mekah, Madani, surah Madinah. Walaupun namanya merujuk kepada nama tempat, ni Mekah, ni Madinah. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir ke, pada Quran terjemahan ke, dah disebut surah Makkiyah, surah Madaniyah. Dia bukan merujuk kepada tempat surah itu diturunkan. Maksudnya kalau namanya surah Mekah, bukan bererti turun di Mekah. Surah Madaniyah tak bererti diturun di Madinah. Dia adalah merujuk kepada waktu. Bukan tempat, dia merujuk pada waktu. Maksud waktu ni apa? Kalau dipanggil surah Mekah, artinya surah yang diturunkan sebelum hijrah. 13 tahun Nabi duduk kat Mekah kan, daripada umur 40 tahun nubuah sampailah ke umur 53 sebelum hijrah. Mana-mana wahyu, surah yang diturunkan di fasa itu dipanggil surah Makkiyah, surah Mekah. Surah yang diturunkan di Madinah, surah yang diturunkan selepas hijrah dipanggil surah Madaniyah, surah Madinah selepas hijrah. Kerana apa tuan-tuan? Sebab ada wahyu surah yang diturunkan di Mekah, tapi tak dipanggil surah Mekah. Dia dipanggil surah Madinah walaupun turun dekat Mekah. Kerana apa? Sebab dia tak dilihat dekat mana tempat dia turun. Dia dilihat pada waktu bila dia diturunkan. Misal,
Surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ini kita dah bincang 2-3 bulan yang lalu. Surah ini adalah surah yang diturunkan yang terakhir kepada Nabi waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hajjatul Wada'. Kan haji terakhir. Waktu Nabi wukuf di Arafah. Arafah kat mana tuan-tuan? Dekat Mekah kan? Tapi surah tu tak dipanggil surah Mekah walaupun turun di Mekah. Dia dipanggil surah Madaniyah ataupun surah Madinah, Madani. Kerana apa? Sebab dia diturunkan pada selepas hijrah, tahun lebih kurang beberapa bulan sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni penting tahu tuan-tuan. Walaupun kita rasa macam tak penting kan, penting. Sebab itu ulama bahagikan. Sebab dengan kita tahu perkara tu, maka kita tahu konteks ayat itu, wahyu itu diturunkan. Ini belum cerita asbabun nuzul dia, sebab-sebab penurunan. Tapi paling penting kita tahu konteks dia. Sebab zaman Mekah tak sama dengan zaman Madinah. Sebab itu ada ciri-ciri ayat Mekah, ada ciri-ciri ayat Madinah. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar kan hadis Nabi? Bila ada seorang sahabat tanya pada Nabi, apa sebaik-baik amal? Nabi cakap pada dia, sebaik-baik amal tu solat awal waktu. Bila sahabat lain tanya pula, apakah sebaik-baik amal? Nabi pun kata, sebaik-baik amal tu jihad di jalan Allah. Seorang lagi tanya pada Nabi, apakah itu sebaik-baik amal? Nabi kata, buat baik kepada ibu bapa. Kenapa soalan sama, jawapan berbeza? Sebab bergantung kepada konteks. Bergantung kepada siapa yang bertanya. Jawapan tu tak boleh sama. Contohlah kawan yang bertanya tu, dia tak ada mak ayah kan? Jadi macam mana nak bakti pada mak ayah dia? Bolehlah melalui berhubungan silaturahim dengan keluarga, kenalan arwah mak ayah dia, boleh. Tapi yang lebih sesuai dengan dia waktu tu, mungkin mujahadah dia adalah solat awal waktu. Iaitu yang paling sesuai. Konteks tu penting. Macam kita dengar hadis Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar kan yang Nabi ditanya oleh sahabah dia, yang Nabi kata apa? Ramai dalam penghuni neraka itu adalah daripada kalangan wanita. Jadi semua orang duk cakap wanita ramai dalam neraka, wanita ramai dalam neraka. Sedangkan kita kena tengok di balik latar belakang hadis itu, kenapa Nabi sebut wanita yang paling ramai dalam neraka. Bukan bererti wanita ramai dalam neraka tuan-tuan, Islam ni nak hukum wanita aja. Bukan tuan-tuan, bukan. Dia ada sebab-sebab dia. Kenapa Nabi sebut wanita ni ramai dalam neraka? Pertamanya adalah sebab Nabi nak bagi tahu punca wanita masuk neraka ni bukan sebab yang lain. Sebab dia kerana ni jenis yang mungkit-ungkit ataupun yang tak mentaati suami dia. Itu ada Nabi sebut dalam hadis dia. Kemudian yang kedua, yang bertanya tu wanita. Yang bertanya tu wanita. Dan yang ketiga adalah berdasarkan pada hadis-hadis yang lain, Nabi sebut tentang kemuliaan wanita. Wanita ni mulia. Kalau dia kecil sebagai anak, maka ayah dia ada potensi masuk syurga. Sebab Nabi sebut ada Nabi kata, kalau siapa ada 3 orang anak perempuan, dia masuk syurga. Sahabat tanya, kalau 2 orang anak perempuan, dia masuk syurga. Kalau seorang anak perempuan, kalau ada seorang anak perempuan, dia masuk syurga. Anak perempuan ni menjadi asbab parents dia masuk syurga. Bila dia jadi isteri pula, dia penyempurna keimanan suami dia. Ni darjat wanita yang diangkat oleh Allah Ta'ala ni, oleh Nabi SAW. Dan kalau dia sebagai seorang ibu pula, maka dia itu adalah apa tuan-tuan, yang menjadi mustajabnya doa. Dan seorang ibu ni besarlah dia punya kedudukannya di sisi Islam. Kalau nak beri ketaatan, ibumu, 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 diulang 3 kali. Wanita ni mana-mana kedudukan, anak ke, isteri ke, ibu ke, semuanya dia angkat darjat dia. Tapi jangan dia tergelincir. Dia tergelincir, maka mudah dia ke neraka Allah SWT. Itu konteks, ada ancaman. Bukan nak kata ramai duduk dalam neraka tu. Tidak. Macam itulah Okey. Baik. Jadi macam itulah ayat Mekah, ayat Madinah. Faham situasi sebelum hijrah? Ni zaman minoriti. Kita bukan pemerintah. Kita ni golongan minoriti yang ditindas. Maka konteks ayat-ayat seperti itu. Bila disebut ayat Madinah, ni konteks dia dah berbeza dah. Sebab itu zaman Nabi dan para sahabat dah jadi pemerintah, penguasa. Perbincangan dia dah topik yang lain. Okey. Baik, sekarang kita tengok pada surah Al-Kautsar
antara surah yang terpendek di dalam Al-Quran. 3 ayat. Surah Al-Ikhlas pun panjang tuan-tuan. Selalu kita ingat Al-Ikhlas pendek kan? Al-Ikhlas panjang 4 ayat. Ni 3 ayat. Paling pendek. Okey. Baik, surah Al-Kawthar. Al-Kawthar ini dibahagikan dengan 2 maksud. Ada maksud di dunia dan ada maksud di hari akhirat. Okey. Al-Kawthar dia datang daripada kalimah kathirun, ataupun dia datang daripada kalimah kathratu. Kathratun artinya banyak. Okey. Kathir banyak, kathrah banyak. Tapi kalau dia bertukar sirah mubalaghah dia tuan-tuan, ni kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, dia ada wazan dia. Dia bertukar dengan wazan fa'ala, bererti dia menunjukkan isyarat melampau. Jadi kalau dia daripada kalimah kathirun berubah menjadi kautsar, artinya dia banyak yang melimpah-limpah. Itu namanya kautsar. Kalau dalam Quran Allah sebut qalilam ma tashkurun, qalil sedikit, kathir lawannya banyak. Kathir banyak, tapi kalau kautsar banyak yang melimpah-limpah. Contohlah, kita ambil satu contoh. Ada orang namanya Umar, betul kan? Ada orang namanya Umair. Tuan-tuan pernah dengar? Ada beza kan? Umar, Umair. Maksud samanya tuan-tuan. Beza dia apa? Kalau disebut Umar, itu artinya Umar yang besar. Umar dewasa. Kalau disebut Umair, itu Umar junior. Umair artinya Umar juga nama dia, tapi Umar junior. Kitabun, ni kitab besar tuan-tuan. Kalau kitab kecil disebut Kutaibun. Itu kaedah lah, kaedah. Contoh kalau dia kaslu, malas. Tapi kalau dia pemalas sangat, kita tak kata kaslu jiddan. Itu orang Melayu sebut. Malas sangat lah tu. Tapi disebut kaslan, pemalas sungguh. Itu kaedah wazan macam itulah. Tak apalah, itu kena belajar lain. Tapi nak bagi tahu, dia sebut kautsar, maksudnya dia bukan banyak dah, dia banyak melimpah-limpah. Jadi penggunaan kalimah Allah Ta'ala ni nak tunjukkan ni nikmat yang Allah beri pada Nabi ni melimpah-limpah. Okey. Kenapa ayat ni turun kepada Nabi? Okay, kita tengok dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat kecil lah yang duduk dalam rumah Nabi, khidmat di rumah Nabi. Dia kata apa? Nabi SAW ni dia mengantuk, tertidur sekejap. Tertidur tak ada kaitan di sinilah. Saya gurau-gurau tuan-tuan tak hilang penat lah. Penat kerja tuan-tuan Okey. Baik, jadinya bila Nabi tertidur sekejap tu, Nabi angkat kepala, kata Anas, Nabi ketawa. Nabi ketawa dekat sini, kita kata ketawa dekat sini artinya bukan ketawa macam kita terbahak-bahak tuan-tuan Ketawa tu adalah menunjukkan isyarat lebih daripada tersenyum. Kalau senyum tu senyumlah. Tapi kalau ketawa tu nampak muka Nabi ni sampai nampak gusi tu. Senyum tu lebih lebar lagi. Kalau kita dah ha macam tu kan, dia tak. Nak tunjuk ketawa. Okey. Waktu Nabi bangun tu dalam keadaan tertawa tu, lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah? Tadi kau berduka cita, sekarang kau tertawa. Ini benda pelik Orang yang ketawa kemudian dia duka cita, normal tuan-tuan. Ini powernya kalau kita tengok orang yang buat stand up comedy. Dia bagi kita gelak. Last sekali tu dia bagi kita sedih. Kita pun terbuai tuan-tuan sebab ketawa ni duduk di mood yang paling atas. Dia nangis duduk mood yang paling bawah. Tuan-tuan boleh tengoklah orang yang buat stand up comedy ni ke, dia pandai boleh buat macam tu. Tapi orang yang ketawa, orang yang sedih tiba-tiba ketawa ni luar biasa tuan-tuan. Selalunya orang tak sihat je. Dia menangis tiba-tiba ketawa. Ni pelik Duduk daripada atas turun ke bawah normal. Bawah ke atas pelik tuan-tuan. Dia menangis tiba-tiba ketawa, pelik. Okey. Jadi tadi Nabi sedih, tiba-tiba Nabi ketawa. Kenapa ni? Lalu sahabat pun tanya. Lalu Nabi pun kata, sebab tadi aku dapat surah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat hilang duka cita Nabi.
Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi ni dia digelar Al-Abtar. Di penghujung surah tu. Nabi ni digelar Al-Abtar. Al-Abtar dalam bahasa Arab artinya adalah terputus. Terputus. Kenapa terputus? Sebab orang Mekah ketika itu dia tuduh Nabi ni, Muhammad ini adalah terputus. Dalam bahasa mudah, bahasa kita lah, saya bahasakan. Dia menggelar Nabi ni dengan gelaran Al-Abtar. Kalau dalam kaedah bahasa kita ni, macam mandul. Sebab saat tu Nabi baru kewafatan anak lelaki Nabi, putera Nabi SAW. Jadi bila wafatnya anak lelaki ni, bagi orang Arab, ni bapa dia ni mandul, tak ada pewaris. Bagi mereka ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, dah kira tak ada pewaris lah. Bagi kita tak macam tu kan, anak perempuan pewaris kan. Cuma bagi kita aib kalau seorang lelaki wanita berkahwin tak dikurniakan anak. Contohlah, mana tu kawannya Jamil mana? Alah Jamil si mandul tu. Mana dia bagi gelaran macam tu tuan. Kita dengar pun biar betul kau ni cakap bahasanya. Dia gelaran tu tak manis. Jadi Nabi ni digelar Al-Abtar. Yang maksud dia macam tu tuan-tuan. Nabi anak perempuan ada, cuma anak lelaki tak ada, meninggal kecil. Jadi gelaran tu diberikan kepada Nabi SAW, Muhammad Al-Abtar. Benda ni luar daripada kawalan Nabi. Yang itulah yang menyebabkan Nabi ni berduka cita. Sedih tuan-tuan, orang gelar macam tu kepada baginda Nabi SAW. Dan gelaran ni datang daripada pakcik dia sendiri, iaitu Abu Lahab. Orang Arab zaman dulu tuan-tuan, kalau mereka berperang ni, tiba-tiba berlaku kematian, automatik perang tamat, berhenti kejap. Sebab apa? Nak bagi laluan kepada pasukan ni, kumpulan ni, untuk meratap dulu kematian tu. Kalau perang juga tuan-tuan, aib lah, aib. Tapi Abu Lahab ni tuan-tuan, dia boleh bagi tahu Muhammad Abtar, Muhammad ni mandul. Sebab zaman tu kan mereka ni kan taksub asabiah dia, taksub dengan kabilah dia. Tiba-tiba dia sendiri yang mengaibkan anak saudara dia. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi kan, mengaibkan anak saudara dia yang Allah Ta'ala takdirkan kewafatan putera baginda Nabi. Inilah yang menyebabkan Nabi berduka cita. Tapi turun 3 ayat ni, hilang semua duka cita Nabi jadi happy pula. Ini ada pelajaran kepada kita. Okey, saya datang satu contoh pada tuan-tuan. Saya sebutkan tadi kan, daripada duka cita nak jadi ketawa ni, ini benda menghairankan. Contohlah, kisah yang masyhur tuan-tuan tentang Fatimah. Fatimah binti Rasulullah. Yang mana Nabi SAW ni, hampir waktu kewafatan Nabi ni, semua anak Nabi wafat. Semua dah wafat dah. Melainkan seorang saja anak Nabi yang tinggal, iaitu Fatimah. Fatimah Az-Zahra lah kita sebut. Kan, seorang-seorang anak Nabi wafat. Sepanjang hayat Nabi ni, seorang-seorang wafat. Ini satu ujian berat kepada Nabi. Kita pun tak boleh bayang kalau kita yang masih lagi hidup ni tuan-tuan, anak kita seorang demi seorang pergi, isteri kita seorang-seorang pergi. Berat tanggungan kita. Tapi itulah yang ditanggung oleh Nabi SAW. Hari kewafatan dia tinggal seorang je, puteri je, Fatimah. Jadi Fatimah ni tuan-tuan diperhatikan oleh Aisyah. Nampak Nabi bisik kepada Fatimah. Bila Nabi bisik pada Fatimah, kata Aisyah, nampak muka Fatimah tu sedih, muram muka dia, menangis. Lalu Nabi bisik kali kedua kepada Fatimah, Fatimah pun ketawa. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni kan? Cerita ni kan? Fatimah ketawa. Aisyah pun tanya pada Fatimah, wahai Fatimah, kenapa kamu tadi menangis lalu kamu ketawa? Menghairankan, benda tu tak normal. Ketawa menangis normal, menangis ketawa tak normal. Lalu kata Fatimah, tak boleh cerita, ini rahsia. Kenapa rahsia tuan-tuan? Sebab Nabi berbisik. Kalau Nabi bercakap, kan, kalau Nabi kita dalam hadis Nabi sebut umum kan, artinya itu bukan rahsia, ceritalah. Sebab Nabi nak sampai, semua orang biar dengar. Tapi bila Nabi berbisik, artinya itu rahsia. Jadi Fatimah kata, ni rahsia lah antara aku dengan Nabi SAW. Okeylah, Aisyah ni dia isteri yang pintar, dia banyak rawikan hadis Nabi. Jadi sampailah selesai Nabi wafat, Nabi dah wafat. Jadi Fatimah dah kira menjadi anak kepada Aisyah kan, sebab dia ibu kan, isteri kepada Nabi. Jadi dengan perintah dia sebagai seorang ibu, dia kata, aku lebih berhak ke atas engkau wahai Fatimah, sekarang ceritakan kepada aku. Bukan diugut tuan-tuan, tapi Aisyah ni memang isteri yang bijak, dia banyak rawikan hadis.
Cuba bagi tahu, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada engkau ni, yang sebelum tu kau menangis, lalu kau ketawa, gembira. Lalu kata Fatimah, yang pertama kali dibisikkan Nabi bagi tahulah, iaitu baginda Nabi akan wafat. Dan sebagai seorang anak, sedih ayahnya akan meninggal dunia. Dan berganda kesedihan itu sebab dia juga akan kehilangan Rasul yang dia cintai. Kita kehilangan ibu bapa, sedih dah tuan-tuan. Kehilangan Rasul dan dia lah bapa kita, itu lebih duka cita lah. Jadi kita faham perasaan Fatimah waktu tu, sangat dalam rasa sedih dia. Lalu tuan-tuan, apa yang kamu ketawa apa pula? Sebab kata Nabi SAW, di antara keluargaku yang paling awal menjejaki aku, mengikuti aku ni adalah engkau wahai Fatimah. Jadi Fatimah tu dijanjikan oleh Nabi, selepas Nabi wafat, Fatimah akan wafat. Dan memang terbukti tuan-tuan, Fatimah ni wafat lebih kurang 6 bulan selepas baginda Nabi wafat. 6 bulan lepas tu baru Fatimah wafat. Kita tengok hadis tu tuan-tuan, kita rasa macam normal lah. Tapi sebenarnya tak normal. Tak normal macam mana tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tukar situasi tu dengan situasi kita. Tukar. Contoh isteri kita lah. Isteri kita ni waliyazubillah, bukan isteri orang lain lah, satu situasi. Isterinya dah sakit tuan-tuan. Saya ada cerita pada tuan-tuan kah? Belum lagi, dah cerita belum? Tak cerita. Isterinya sakit. Lalu isterinya pun bagi tahulah, bang, saya rasa mungkin sampai sini je lah jodoh kita. Saya dah tak larat dah. Saya dah sakit dah ni kan. Kita pun nampak dah tanda-tanda tu nak pergi dah. Kita pun sedih lah. Isteri kata dia nak pergi dah. Kita dah 40 tahun, 50 tahun berkahwin ni. Hidup mati sama-sama ni. Sebab saya selalu dengar orang tua-tua kata, mati ayah tak sama dengan mati isteri, tak sama dengan mati suami. Sebab suami isteri ni dia pasangan, dia saling menyempurnakan. Kehilangan mak ayah tak sama dengan kehilangan pasangan hidup. Lain perasaan dia. Jadi isteri kita nak pergi dah, kita pun dah terbayang-bayang lah. Dulu balik kerja, isteri tanya dah makan belum, tak makan, mai saya masak ke. Oh, kita dah terbayang, sedih lah tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, isteri kita pun kata apa, tapi bang, tadi saya nampak malaikat maut datang. Dia cakap depan saya bang, kau pula. Tuan-tuan ketawa ke apa tuan-tuan? Tuan-tuan ketawa ke tak? Kalau kita kau diam kau jangan cakap. Kau nak pergi, kau pergi seorang dulu, aku duduk stay dulu. Itu kita normal macam tu tuan-tuan. Kan saya sebut tak normal kan? Itu Fatimah, berlaku pada Fatimah. Nabi kata aku nak wafat ni, dia sedih, normal lah. Tapi bila dia kata lepas aku engkau Fatimah gembira tuan-tuan, gembira. Sebab itulah mereka yang ada fikiran akhirat. Dunia ni tak kekal, kita akan tinggalkan. Yang kekal adalah di hari akhirat. Sebab di akhirat tu yang ada di sana adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita cintai. Yang ada di sana adalah Rasul yang kita cintai. Kehidupan yang lebih kekal. Itu matlamat dia. Tapi kita ni bila sebut macam itu dah terbayang dah. Habislah rumah aku, kereta aku, kerja aku, dah fikir dah. Ya, itu hati kita berat. Sebab itu saya sebut kepada tuan-tuan daripada ketawa daripada menangis ke ketawa ni tak normal. Tapi itulah yang berlaku. Okey. Baik, tak apa tuan-tuan, kita masuklah kepada tafsir. Banyak cerita pula. Okey, kita tengok ayat pertama tuan-tuan. Allah Taala sebut, "Inna a'tainakal kautsar." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, iaitu nikmat yang melimpah ruah. Okey, tuan-tuan perhatikan tuan-tuan. Pertama digunakan perkataan inna. Pertama digunakan perkataan inna. Inna ni maksudnya sesungguhnya kami. Okey. Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan kami? Adakah menunjukkan isyarat Allah itu banyak berbilang? Sebab kami ni merujuk kepada banyak kan? Berbanding daripada kalimah inni, sesungguhnya aku. Maksudnya esa lah, ahad. Di sini tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, bila Allah menggunakan kata ganti nama dirinya, ada tempat Allah gunakan kami, ada tempat Allah gunakan aku. Apa beza dia? Ayat-ayat merujuk kepada tauhid, Allah kata aku. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al-jin wal ins illa liya'budun, jin dan juga manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada Allah. Jadi ayat-ayat tauhid macam tu Allah gunakan aku. Okey. Tapi bila Allah Taala menggunakan kalimah
Nahnu, kami ni adalah menunjukkan isyarat kekuasaan, kerajaan, kebesaran. Itu Allah guna kami. Contoh kan, Perdana Menteri kita buat belanjawan minggu lepas. Dia kata kami ni, yang sebut Perdana Menteri, tapi dia bahasakan kami. Kenapa kami, tuan-tuan? Nak bagi tahu keputusan yang dia buat ni, di belakangnya ada kabinet, ada kerajaan yang telah putuskan bersama. Itu menunjukkan satu kekuasaan lah. Jadi Allah Ta'ala pun digunakan perkataan macam tu. Ni uslub lah, gaya bahasa macam tu. Kami. Menunjukkan isyarat kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Bukan menunjukkan isyarat banyak. Jangan ingat berbilang pula Tuhannya. Tidak. Okey, lalu Allah kata apa? Sesungguhnya kami a'tainaka, telah berikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang melimpah ruah. Al-Kautsar kita tengok ada dua bentuk, tuan-tuan. Satu, nikmat yang melimpah-limpah di dunia. Apa nikmat yang melimpah di dunia, tuan-tuan? Nikmat yang melimpah di dunia ni antaranya, pertama, Nabi memiliki umat yang paling ramai. Orang lain ada Nabi yang umatnya satu negeri, ada yang satu kampung, ada yang satu kaum, ada yang hanya sebilangan saja. Itu umat dia kecil-kecil, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW umatnya satu alam ni, satu dunia ni, tuan-tuan, umat Nabi SAW. Dan dia bukan masa sepanjang hayat Nabi je, tapi selepas Nabi SAW wafat pun sampailah ke akhir zaman. Ini semua umat Nabi. Dia memiliki umat yang paling banyak, paling ramai. Itu yang disebut Kautsar. Yang kedua, Nabi ni diberikan Al-Quran, mukjizat yang kekal sampai ke hari kiamat. Mukjizat para Nabi semuanya meninggal semuanya tiada bersama dengan wafatnya Nabi-Nabi tu. Tapi Nabi SAW dikurniakan satu mukjizat kekal. Nabi wafat dah, tapi kekal lagi mukjizat tu sampailah ke akhirnya. Ini Allah nak tunjukkan, aku beri kepada kau nikmat yang melimpah-limpah, orang lain tak dapat. Antara yang lain pula, tuan-tuan, kamu baru ke wafatnya putera kamu, tapi kamu ada nikmat yang lain yang lagi banyak. Antaranya, Nabi yang lain tak pernah naik sampai ke Sidratul Muntaha pada malam Isra Mi'raj. Tapi Nabi SAW pernah naik ke langit dan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan waktu Nabi naik pada malam Isra Mi'raj tu, Nabi telah diperlihatkan, tuan-tuan baca hadis kan, Nabi diperlihatkan adanya 4 batang sungai. Yang Nabi nampak 2 sungai zahir, ada 2 sungai batin. 2 sungai zahir dalam syurga tu yang Nabi nampak adalah sungai Nil dan sungai Tigris. Manakala 2 sungai batin tu adalah 2 sungai yang ada di dalam syurga Allah. Kenapa Nabi nampak 4 sungai ni, tuan-tuan? Sebab 2 sungai itu adalah sebagai hiburan kepada Nabi. Dia tengok sungai menjadi hiburan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi ni telah dijamin. Masa Nabi naik malam Isra Mi'raj tu, tuan-tuan, Allah tunjuk pada Nabi. 2 sungai itu, sungai Nil dan sungai Tigris ni, sungai Nil ni mengalir dari benua Afrika tu sampai ke bawah, ada lebih kurang 7 ke 8 negara. Sungai Tigris daripada Turki turun sampai ke negara-negara Teluk, tuan-tuan. Banyak juga negara. Nak bagi tahu, di antara 2 sungai ni, semua ni umat kamu. Dia macam satu kegembiraan pada Nabi. Semua ni umat kamu. Sekarang ni kamu duduk Mekah ditindas. Tapi lepas ni kalau kamu teruskan lagi dakwah kamu, semua antara 2 sungai ni, benua Eropah, benua Afrika ke benua Arab ni, ni semua ni adalah umat kamu. Dan terbukti hari ni, semua tu adalah majoriti Muslim. Dalam keadaan Nabi ditindas di Mekah kan, tiba-tiba Allah jamin macam tu. Kegembiraan, Kautsar, nikmat melimpah-limpah. Itu dunia lah, tuan-tuan. Dalam urusan dunia ni Allah bagi Nabi lebih. Maksudnya apa? Allah Ta'ala suruh Nabi fokus. Waktu kamu dalam keadaan duka cita tu, jangan fokus kepada benda yang kamu tak miliki, tapi fokus kepada apa yang kamu miliki. Barulah kita rasa syukur, tuan-tuan. Yang hari ni, kalau tuan-tuan baca dalam surah An-Najmu, tak salah saya, Allah Ta'ala ada sebut, Huwa aghna wa aqna. Allah Ta'ala kata, dialah Allah yang memberikan kekayaan dan dia juga Allah yang memberikan kecukupan. Allah tak kata kaya lawannya miskin. Allah kata kaya lawannya cukup. Kerana apa? Manusia sebenarnya tak miskin, tuan-tuan. Dia cukup dah. Yang dia rasa miskin sebab dia membandingkan.
Orang tu ada tu, dia pun nak tu. Orang ada ni, dia pun nak. Yang itu dia rasa miskin, tak dapat belilah. Sebenarnya kehidupan dia cukup. Cukup dia makan, dia boleh ada keluarga, dia ada kehidupan. Cukup dah sebenarnya. Tapi yang membandingkan tu membuatkan dia rasa miskin. Miskin dengan kehendak diri dia sebenarnya. Bukan miskin dalam keperluan-keperluan hajat kehidupan dia. Okey. Jadi Allah Ta'ala ajar pada Nabi ni, jangan fokus kepada apa yang kamu tak boleh kawal. Bab anaknya hayat itu kalau kita tak kawal, jangan fokus pada tu. Tapi fokus kepada apa yang kamu boleh kawal. Yang itu yang menenangkan jiwa. Dan itulah yang dididik kepada kita. Okay? Dalam hidup ni ada waktu-waktu kita sedih, duka cita. Jadi jangan fokus kepada apa yang kita tak boleh kawal. Fokus pada apa yang kita miliki dan apa yang kita boleh kawal. Kadang tuan-tuan sakit gigi habis cerita dekat Facebook, cerita dekat Instagram sakit gigi. Dia terlupa yang gigi tu satu je sakit, tapi banyak lagi nikmat dia ada. Nikmat mata ada, nikmat telinga ada, tangan, kaki, boleh kerja dan sebagainya. Saya satu contoh tuan-tuan. Ini pengalaman peribadi saya. Saya ada pergi satu program. Program ni menarik lah, saya pergi. Lalu ada motivator ni tanya kepada kami lah. Bagi tahu nama, bagi tahu jawatan, lepas tu bagi tahu matlamat datang ke program ni. Semua orang seorang satu-satu. Ada seorang kawan kami ni senior. Dia kata apa? Dia bagi tahu nama dia, dia bagi tahu jawatan dia, lepas tu dia kata apa? Saya tak ada harapan dalam program ni. Saya tak ada harapan dalam program ni. Semua orang terdiam. Wah, tak ada harapan. Semua orang ada harapan. Kami datang program ni nak keluar jadi cemerlang lah, nak jadi terbilang macam-macam lah ayat-ayat yang klise-klise tu. Tapi dia kata saya tak ada harapan dalam program ni. Semua orang tu, kenapa Lalu dia pun bagi tahu, semua yang ni, kawan-kawan ni semuanya ni kipas. Memang dia terus terang lah, konsultan tu pun dah terdiam lah, cuak dia. Ni semua kaki kipas ni. Yang kerja sungguh-sungguh tak naik jawatan, yang tak kerja ni naik jawatan. Sudah. Kita pun stopkan lah, konsultan tu stopkan. Tak apa nanti dia. Tapi nak jadi cerita je, masa waktu rehat tu, lepas program tu ada rehat, pandainya konsultan ni dia tanya. Dia tanyalah kepada kawan ni. Dia kata anaknya berapa ramai, kerja apa anaknya. Yang tadi dia marah tadi tu, bila ditanya pasal keluarga dia, gembira dia, happy muka dia. Dia ceritalah anak saya ada 5 orang, seorang tu doktor, seorang tu engineer, seorang tu, dia ceritalah anak-anak dia ni. Lepas tu konsultan tu dia punya ayat tu yang saya ingat lah, dia kata apa? Mungkinlah Allah Ta'ala uji dia perempuan puan ni dengan mungkin di tempat kerja macam tu, tapi Allah gantikan dengan anak-anak yang lebih berjaya. Puan nak yang mana? Nak kerja bagus ke? Nak anak-anak bagus? Dia kata mestilah saya nak anak saya bagus. Kerja saya boleh tahan seorang-seorang, tapi kalau anak tak bagus, stres saya. Jadi Allah, dia katalah yang ni dia tak bagi, tapi dia bagi yang ni. Tengok Allah Ta'ala bagi kita macam tu. Macam itulah Allah Ta'ala ajar baginda Nabi ni. Mungkin dari satu sudut kamu sedih anak kamu Allah Ta'ala wafatkan, tapi banyak lagi nikmat yang kamu dapat, iaitu akan menggembirakan kamu. Macam itulah dalam kehidupan kita. Ada satu sudut kita sedih, tapi jangan fokus kepada yang kita tak ada. Fokus kepada apa yang kita miliki. Okey, itu pertama tuan-tuan. Untuk kehidupan dunia, Al-Kautsar menunjuk pada nikmat yang banyak Allah beri pada Nabi, yang tak diberikan pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Manakala Al-Kautsar merujuk kepada hari akhirat adalah berkaitan tentang telaga Al-Kautsar. Telaga ni tuan-tuan, kalau kita baca hadis, dia Nabi tak sebut bi'run. Dalam bahasa Arab telaga ni bi'run. Itu telaga kat kampung kita yang kecil itu, yang kita buat mandi itu bi'run. Tapi dalam hadis Nabi sebut telaga itu adalah Al-Haud. Haud ni bukan telaga tuan-tuan. Haud ni dia macam tasik. Cuba kalau kita bayangkan telaga, dalam hadis sebut haud, dia tak sebut bi'run. Kalau sebut telaga tuan-tuan, bayangkan umat Nabi ni berapa bilion tuan-tuan. Daripada zaman Nabi sampai ke akhir zaman ni berapa bilion. Semua orang nak minum air telaga ni, cukup ke tuan-tuan? Itu kalau orang yang fikir secara teknikal lah. Sebab itu Nabi tak kata bi'run, Nabi kata haud. Dalam hadis Nabi banyak. Nabi kata apa? Telaga aku ni, dia ni adalah masiratus syahr. Kalau orang berjalan dekat telaga ni adalah bersamaan seperti mana perjalanan sebulan.
Perjalanan sebulan. Kenapa Nabi sebut sebulan tuan-tuan? Dalam syarah hadis kata apa? Satu hari perjalanan di zaman tu bersamaan dengan kiraan satu marhalah. 2 hari perjalanan bersamaan dengan 2 marhalah. Sebab zaman tu mereka tak ada pengiraan secara tepat, yang accurate tak ada. Mereka ukur dengan marhalah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam ilmu fiqh, kenapa ada ulama kata 83 km dah boleh solat jamak qasar. Ada yang kata 86, ada yang kata 90, ada yang kata 96. Sebab bila baca hadis, jarak antara sekian tempat ke sekian tempat Nabi solat jamak. Dia pun ukur lah ikut kilometer kan. Dapat 82, 83. Tengok satu hadis lagi, sekian tempat ke sekian tempat ni Nabi solat jamak. Tengok kira 96 pula. Macam mana ni? Kat situ ada beza. Sebab zaman tu mereka tak ukur dengan kilometer, mereka kira dengan satu hari perjalanan. Kalau perjalanan satu destinasi tu sampai 1 hari, 1 marhalah. Kalau 2 hari, 2 marhalah. Kalau perjalanan yang bersama dengan 2 hari dan lebih, maka boleh jamak qasar. Jadi kalau 30 hari perjalanan, 30 marhalah. Banyak kan? Ada satu lagi hadis Nabi kata apa? Tadi ikut pengiraan marhalah kan? Dan satu hadis yang lain Nabi kata, telaga aku ni, al-haud aku ini adalah sejauh daripada Yaman sampai ke Ailah. Ailah ni di Jordan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok peta, Jordan ke Yaman, jauh tuan-tuan. Itulah seluas-luasnya telaga baginda Nabi SAW. Itu Al-Kautsar, nikmat melimpah. Kenapa? Sebab Nabi bagi tahu kualiti pada air tu luar biasa. Airnya kata Nabi lebih putih daripada susu. Wangiannya lebih wangi daripada mis, bau kasturi. Rasanya lebih manis daripada madu. Kenapa Nabi sebut macam tu? Dia takkan sama dengan bayangan kita lah, rasa madu ke rasa susu, tak. Dia nak menunjukkan kenikmatan dari sudut panca indera. Tadi bila Nabi sebut lebih putih daripada susu, itu panca indera mata. Tengok pun kita rasa lazat. Contohnya tuan-tuan naik ke kafe tingkat 9 tuan-tuan tengok makanan, ni mi kari, yang ni mi sop, ni kambing. Tengok pun dia hidang pun kita tuan-tuan pun dah tengok jam dah. Bila nak makan maksudnya nikmat dari sudut mata, nikmat dari sudut bau-bauan. Bau pun kita rasa sedap ni. Nikmat dari sudut rasa. Itulah kenapa Nabi sebut warna lebih putih, wangi lebih wangi, rasa lebih manis daripada madu. Itu isyarat kenikmatan, kelazatan dari sudut panca indera. Lalu Nabi kata, sekali siapa yang minum, lam yazma minha abadan. Siapa yang minum seteguk air Kautsar ni, dia takkan dahaga sampai bila-bila. Kalau kita nak bincang tentang air telaga ni tuan-tuan, detail lah, banyak hadis Nabi sebut. Tapi saya bagi gambaran macam ni tuan-tuan. Di hari akhirat nanti, ada manusia yang akan minum telaga Kautsar ni seteguk. Ada yang minum daripada air telaga tu berteguk-teguk dan bergelas-gelas. Ada beza tuan-tuan. Kenapa berbeza? Sebab siapa yang minum seteguk je, hilang dahaga selamanya. Hilang keresahan dia. Dia nak hisap di yaumul mahsyar, tapi Allah hilangkan keresahan dia. Dan dia dijamin sebagai ahlul jannah. Minum seteguk je. Tapi ada orang Allah beri dia bergelas-gelas, berteguk-teguk. Yang membezakan kita di sana tuan-tuan minum air itu adalah berkaitan tentang berapa banyak ilmu yang kita pelajari dan berapa banyak yang kita amalkan. Berapa banyak kita pelajari, berapa banyak kita amalkan. Saya contoh macam ni. Kalau kita dekat dunia ni tuan-tuan, misalnya ni Haji Gani sediakan saya ni ada air spritzer. Lalu Haji Gani tak sebelah lagi. Sebelah ni air macchiato. Saya nak minum yang mana tuan-tuan? Spritzer ke macchiato? Kalau tuan-tuan lah. Kalau yang diet dia kata saya minum spritzer lah, kosong lah. Kalau yang tak diet, saya ambil macchiato . Macam itulah kalau kita kata minum seteguk boleh hilang ke dahaga, minum berteguk-teguk, saya minum seteguk pun tak apalah, tak daripada minum yang berteguk-teguk. Tak tuan-tuan, ada beza dia antara orang yang dapat minum seteguk dengan orang yang minum berteguk-teguk. Beza dia macam itulah. Dua-dua air ni menghilangkan dahaga. Tapi ada air yang kita rasa biasa, ada air yang lebih nikmat.
Jadi di hari akhirat begitulah. Ada orang minum segelas, ada orang minum bergelas-gelas. Ada orang minum seteguk, ada orang berminum berteguk-teguk. Kenapa jadi macam tu? Bergantung pada ilmu dan amalan. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada orang kata, saya puasa dah, haji umrah dah, saya solat dah, baca Quran pandai. Okeylah, cukuplah. Cukup tuan-tuan, cukup. Selesai dah. Tetapi ada orang, dia dah buat semua benda tu, tapi dia pergi belajar lagi. Dalam lagi ilmunya. Beramal lagi tuan-tuan. Yang itulah yang dia akan dapat di hari akhirat nanti, lebih nikmat daripada orang yang beramal sekadar-sekadarnya. Macam kita kan tuan-tuan. Saya solat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dah selesai. Tapi ada orang dia sembahyang zuhur, qabliyah, ba'diyah dia buat. Dia asar, isyak, maghrib nanti dia buat ba'diyah, isyak dia buat ba'diyah, subuh dia buat solat sunat fajar. Orang ni dia tak sekadar ambil yang wajib je, tapi dia sempurnakan juga yang sunat-sunat. Orang itulah yang akan diberikan kelebihan-kelebihan ni. Okey, boleh tuan-tuan Okeylah, saya berhentilah Okey. Baik, saya berhenti ayat 1 tuan-tuan, ayat 1. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Pada perbincangan kita lagi. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.